Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Big Izabah Boss dari mana? pula. Dari rumah ke? Saya tengah buka kaunter ni. Ada. Kat rumah, kat rumah. Rumah. Ni harap mereka masuk lah ni sebab dia tergempak sikit ni. Tak apa. Kita remind, especially those yang tengah duk running apa booth kan. Betul. Nak dapat join ni. Dia dapat idea lah. Hmm. Dia kongsi idea. Saya kita bagi lagi 2-3 minit boleh Izabah? Boleh. Oh, banyak t-shirt. Tim Hmm. siapa? Saya sebenarnya tiap-tiap tahun saya buat. Oh. Tiap tahun buat. Dan saya bagi free sebab dia orang ni tolong iklankan brand saya kan. Betul juga lah. Betul tak? Betul juga tu. Satu Malaysia. Satu Malaysia duduk ni. Hmm. Kalau kita satu ejen, macam saya ejen sampai Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. So setiap tahun dia punya design dia beza lah. Kalau Hmm. kita tengok sini, ni depan lah. Ni masa dengan ikhlas lah. Masa kelas. Dalam dalam GE ni pun insyaAllah saya buat. Hmm. InsyaAllah saya buat. Tapi kena ada tim tu lah. Tapi tim di rumah ni dah boleh buat nalai lah. Satu family kan. Oh. Saya family pun saya buat. Oh, sekali Family lah. saya buat. Jadi setiap orang perlu bagi branding lah. Betul. Di Ipoh ni boleh kata orang kenal lah nama kan. Hmm. Itu salah satu strategi tu. Strategi kita kena ada branding kat. Betul. Bila dia orang jumpa saya baru dia cakap, oh inilah bos agensi Sabah kan. Ah. Tu dia punya keadaan dah. Tak apalah nanti saya kongsi lah dia punya ni. Boleh. Ada banyak ni orang apa yang kita nak belajar Hmm. daripada Encik Sabah ni. Hari ni itulah apa nama dia unplanned sebenarnya, tapi itulah atas offer yang Encik Sabah bagi tu saya nampak macam ada keperluan lah nak buat secepat mungkin malam ni sebab tengah Saya, duk running booth kan. saya ingat kan tim site apa semua ni dah biasa buat dah. Kalau tak biasa, kalau biasa okey lah. Oh tak, kami memang Hmm. jarang sangat-sangat. Saya pasal nanti saya cerita lah. Saya dah sampai peak lah dia punya buka kaunter ni. Exposure tu sampai peak lah. Itulah tu yang nak belajar tu. Hmm. Jadi Macam insya-Allah. macam site tengok di gambar ni kan. Ada kapet tu kan. Aha. Semua tu kita buat sendiri tu. Kita buat Oh. sendiri. Dan backdrop tu saya beli tu dalam 4,000. Uish. 4,000. Itu yang belakang ni dia punya ni board ni Ha.
buat ni dah ada 3 set ni dah ada 1,500. Masya Allah. So dekat 5-6 ribu lah. Wih. Apa apa nama panggil, bila saya tutup saya punya agensi kan, saya bagi yang belakang ni kepada sekolah agama. Buat pahala sikit lah. Buat pahala pasif kan. Yalah, yalah. Tapi yang backdrop depan ni memang saya ada lagi. Saya ada, itu dah check dengan kedai nak buat. Masa tu tak join GE lagi kan. Tak tahu berapa harga dia. Harga dia lebih kurang dalam satu panel tu 300. Mana dalam 4 panel dalam 1,200 lah. Uish. Dia tebal lah, tebal dan dia magnet lah, guna magnet. Oh, dia tinggi apa? 7 kaki? 8 kaki? 7 kaki kot. 7 kaki. Dia punya frame dia made in Korea. Frame dia saja ada 1,000. Masya Allah. 1,000 lebih, 1,000 lebih, 1,000 lebih. Dia boleh Oh. kembang kan. Kalau siapa pernah tengok lah. Itu memang saya punya dream lah untuk nak ada benda ni. Kalau mula-mula jadi ejen tu memang itu dream saya lah untuk bila buka kaunter nampak international punya kan. Nampak gah lah. Orang lain tak ada. Hmm. Kita ada kan. Daripada pasar malam, daripada pasar tani ke level international lah. Uish. Lepas tu. Tapi itulah dah besar kan. Tak ramai Okay. kot. Ramai. Itulah sekarang 9.38 rasanya dah ramai masuk ni. Boleh kot. Mungkin saya rasa mungkin lagi pada lagi yang masuk. Kita akan bagi remind lagi lah. Untuk dia tak lepaskan peluang ni. Jadi saya galakkan kalau semasa saya cakap ni, kalau nak tanya soalan, tanya. Tak ada masalah. Itulah kena ambil peluang ni. Nak tanya ni. Tanya tak apa. Saya adalah benda-benda yang saya nak cakap ni. Bukan tak ada. Ada. Petang tadi sempat lah buat sikit nota kan. Apa benda yang nak ni. Itulah Macam, saya tadi masa sembang dengan Cik Sabah tadi terus masuk asar tadi kan. Masuk asar lepas asar terus appointment dengan tadi tu yang recruit tu. Sampai maghrib tadi tak sempat nak tulis dalam group langsung. Tu yang lepas tu baru tulis kan. Jadi harap-harap ada lah sempat mereka tengok, mereka nampak ada benda ni. Ni kira ramai kat ni. Itulah. Ramai kat. Mudah-mudahan. Jadi mungkin kita boleh start ke lah, Cik Sabah? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang join. Hari ni kita diberi, orang kata apa, peluang yang sangat-sangat rare lah. Kali pertama kita dapat berpeluang untuk belajar daripada Encik Sabah. Walaupun hari ni sebenarnya unplanned. Yang mana Encik Sabah offer kepada saya yang dia nak share pengalaman sebab dia dah lama berpengalaman dalam roadshow ataupun booth sale ni ataupun buka kaunter ni. Kalau ikut saya congak tadi hampir 30 tahun lah. Kalau daripada 1995 tu kan. Hampir 30 tahun, 29 tahun. So bagi kita yang memang kita jarang-jarang buat. Bukanlah tak pernah buat tapi jarang lah. Tidak menjadi forte bagi kita. Tu yang saya terfikirkan elok sangatlah kalau kita dapat belajar sesuatu. Lebih-lebih lagi Encik Sabah offer untuk mengajar ataupun berkongsi pengalaman. Yang mana secara kebetulan juga sekarang ni masih ataupun sedang berjalan lah di Hospital Pantai SP 3 hari, selama 3 hari bermula pada hari ini. Yang mana esok Afiq Mukri dengan Zaidi kan akan akan berada di Pantai, dan Azri juga kan, Azri? Betul, saya petang. Petang. Azri sebelah petang kan. And then the following day Afiq sekali lagi dan juga Rusliza. So insyaAllah yang akan menghadiri booth esok dan lusa ni memang dekat dalam ni lah malam ni. Dan lain-lain tu mungkin kita boleh jadikan satu, orang kata apa, motivasi lah. Yang selama ni kita tak terfikir untuk terlibat dalam booth sale, mungkin kita dapat idea untuk lepas ni kita aktifkan kaedah sebegini. Jadi tanpa sebelum tu kita awali majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita nak buang masa, kita terus pass the platform to tuan speaker kita lah, Encik Sabah. Dipersilakan, Encik Sabah. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi yang wabarakatuh. ada. Okey. Saya bukan apa, saya tengok team site buat buka kaunter kan. Jadi kita ni bila benda tu memang panggil apa? Makanan. Mainan makanan kami kan. Jadi rasa kalau saya duduk di Sungai Petani saya dah pergi dah. Saya dah pergi dah. Saya dah pergi dah. Memang balik semalam daripada Alostar, Selangor dan Ipoh. Semalam pun sebenarnya saya memang nak dengar apa nama sharing semalam tu. Sebab apa kita ni sentiasa kena dapat ilmu lah, berkongsi lah. Kadang-kadang kita ambil ilmu orang ambil ilmu kita kan. Ya. Okey, saya nak bagi tahu saya ni asal Alostar daripada tahun 1993. Saya datang kerja di Ipoh, kemudian saya menetap sini, saya kahwin sini. Okey, daripada 93 tu memang saya terlibat dalam bidang marketing, pemasaran. Lebih kurang setahun setengah, 2 tahun tu dalam bidang kewangan, finance company, bagi loan writer apa semua tu. Jadi kami tak buka kaunter masa tu. Tak buka kaunter. Kami pergi ke Yuska, Proton dan sebagainya. Bila masuk tahun 95, baru saya masuk ke bank, commercial bank. Bila commercial bank ni kita bukan banyak lah, kita dah start buka kaunter. Buka kaunter kita bagi credit card, kita bagi loan, housing loan dan sebagainya lah. Jadi saya masa tu memang saya jadi head of sale. Head of sale, jadi saya yang kena organisekan. Kami ada 7 cawangan di Ipoh untuk buat buka kaunter. Di situ bermula. Lebih kurang tahun 95, 96, 97 masa gawat tu. Jadi ada yang setengah cawangan dia tak minat. Tak ada sambutan daripada manager dan sebagainya. Saya rasa ejen pun sama juga. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi bila saya masuk dalam bidang takaful ni, uh, saya bukan personal producer. Saya bersama dengan syarikat Etika tahun 2004-2005 selama 7 tahun. Kemudian saya di-invite oleh syarikat takaful ikhlas ni sebab saya ex-manager, saya pernah buat takaful dan saya ada buat unit trust. Kan? Kemudian manager tu datang ke office saya, masa tu saya ejen lah. Saya nak bagi tahu background saya dulu. Macam mana saya punya sikap saya. Saya rasa mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya lah. Okey, masa saya ejen saya dah ada 20 orang yang saya rekrut. Saya ada office sendiri. Tahun 2004 kalau siapa tahu kedai mamak pun tak ada projektor lagi. Saya dah ada projektor. Projektor masa tu cukup mahal, 3,000. Sekarang ni 1,000 lebih pun dah dapat dah. 1,008. Saya dah beli 3 projektor daripada saya join dulu lah. Background dulu. Kemudian bila manager pada syarikat takaful tu datang ke office saya, dia kata memang dia tak percaya ini bukan ejen lah. Ini bukan ejen. So dia offer saya jadi UM lah masa tu. Macam dia jugalah appointed at UM. Saya cakap satu kepada dia. Syed pun saya pernah bagi tahu lah. Saya kata kalau saya jadi ejen tak ada overriding commission, cuma ada overriding pahala. Agak-agak kalau saya dapat overriding saya akan buat power tak? Mesti saya buat power kan. Sebab tu tahun 2011 saya jadi appointed UM. 2012 saya jadi top recruiter nombor 2 di Malaysia dalam MTA. Saya pun tak tahu benda tu ada apa. Okey, jadi semasa saya jadi ejen, saya buat semua benda. Saya buat taklimat, saya buka kaunter, saya pergi buat cold call, saya bagi hantar flyer semua. Sebab apa? Saya dah ada impian, satu hari saya akan jadi leader dan saya akan ajar ejen-ejen saya semua jenis cara pemasaran. Okey, yang saya paling suka adalah bagi taklimat, seminar selling dan juga buka kaunter. Jadi sebab tu bila saya tengok orang buka kaunter, tak boleh duduk. Saya tak boleh duduk. Saya tak boleh duduk. Lepas tu, okey. Di dalam nak buka kaunter ni, hari ni kita fokus pada buka kaunter lah. Buka kaunter ni kita kena tengok kos dan
kos dan kesesuaian untuk kita lah. Mula-mula dulu saya buka kaunter tempat-tempat macam pasar malam. Pasar malam, kita minta kat sekolah. Yang jenis murah-murah lah, ada yang free kan. Saya pernah buka dekat Pasar Tani selama lebih kurang 3 tahun. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Dan di Pasar Karat, di Ipoh ni Lokin kalau siapa tahulah. Saya buka selama lebih kurang 3-4 tahun juga. Setiap hari Ahad. Kalau tak datang kena tulis surat, tunjuk sebab. Dan supermarket pun saya mula-mula saya buat juga di supermarket lah, macam Econsave. Okey. Untuk kos ni kena tengok lah. Kos-kos kita kena tahu lah. Macam saya buka lah, tunjuk lah, kongsi di Ipoh ni. Kalau di Ipoh dulu di UTC macam UTC, ni UTC ya. Gambar ni dekat UTC. UTC ni kos dia dalam 200 lebih. 200 lebih. Jadi kalau nak buka di sini, kalau ejen tu nak buka sendiri, kena cari modal dululah. Kena cari modal dululah. Mungkin tuan-tuan pun tahulah, kalau kita dapat komisen kita 900, kita pakai 900, kita simpan 900, kita pakai 300, kita simpan 300, kita bagi balik pada bisnes 300. Maknanya kita gunakan modal tu balik. Baru bisnes kita akan run. Okey, di Ipoh depan Bank Islam RM50, TMB Lahad RM30, depan DBI Dewan Bandaraya RM100. Jadi kita kalau kita nak buka dekat Tesco, masa saya buka dulu Lotus Tesco dulu, dalam seminggu 1,400. Kalau duit kita boleh cari, tetapi tenaga kita nak duduk dekat situ daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam memang tak larat lah. Hari pertama dah flat lah. Kan? Yang itu kita kena bekerjasama dengan tim kita maupun dengan tim-tim yang lain. Macam saya, tim-tim lain pun saya invite. Masa saya jadi ejen tu, saya dah start tarik agensi lain. Sebab apa? Leader dah tak apalah, saya kata leader kita tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol ejen. Saya pergi ajak ejen-ejen yang di bawah ni, jom kita buat projek. Kalau 1,400, 10 orang, baru seorang, 14 orang, kalau 14 orang baru seorang satu. Betul tak, Zaid? Jadi lebih dia punya kos dia tu lebih murah, jadi RM100, dan tenaga kita pun kita boleh bertukar. Kalau boleh buat jadual, jangan lebih satu shift jangan lebih daripada 3 jam. Kalau tidak, dia punya productivity dia akan drop. Kalau 3 jam dia akan cergas. Betul, tukar orang lain pula cergas. Macam main bola. Kalau kita tahu player tu boleh main 45 minit, kita bagi dia main 90 minit, dia akan jadi macam mana? Dia tak ligang bola dah. Jadi kalau ikut kesesuaian lebih kurang dalam 3 jam. 3 jam, makna dia masuk pukul 10, 11, 12, pukul 1 dia keluar. Pukul 1 orang lain masuk pula. Makna dia kalau 12 jam, lebih kurang 4 shift. Mungkin orang tu datang pagi, datang malam balik, shift. Kalau tak cukup player lah. Macam saya buat memang satu hari seorang ambil satu shift lah. Okey, kemudian digalakkan kalau buat ni, adakan uniform. Dia akan nampak lebih macam ni lah, macam ni. Oh, nampak menarik kan? Ni di Pasar Tani ni. Ni tim kami lah. Pasar Tani. Yang ni di site-nya tempat ni, di Taiping Central. Taiping Central memang sangat bagus. Taiping Central. Hospital site memang kurang. Sebab kita kena tengok purpose orang. Dia pergi ke hospital, dia nak pergi tengok orang ke, dia nak pergi ambil ubat ke, purpose dia itu. Lepas tu dia tak berapa nak ni sangat lah. Ada tapi tak berapa bagus. Kita dah try 2-3, kita tengok tak berapa bagus. Kita lebih tumpu pada contohnya Taiping Central. Dan bila kita buat counter ni, kita akan tahu orang Taiping macam mana, orang Teluk Intan macam mana, orang Ipoh sentimen dia macam mana, orang Alustar macam mana, orang Sungai Tani macam mana. Orang Taiping memang senang close. Saya cakap.
Orang Teluk Intan memang senang close. Buat taklimat senang close. Dekat Ipoh lebih susah. Lebih susah. Kalau boleh close di Ipoh memang power. Memang power. Di Alustar dan cakap memang susah daripada Sungai Tani. Dia ada juga kena mengena dengan mentaliti penduduk di situ. Okey, tu tadi jadual kalau boleh dalam satu hari buat 4 slot. 4 slot. Macam kami kadang-kadang kami buat macam ni tau. Kita akan bagi daripada segi costing, kalau ramai ejen, apa yang kita buat adalah kita akan buat pagi contohnya satu slot RM20. Dia boleh beli satu slot. Yang ni saya belajar pada China. Slot. Maknanya slot yang prime time tu, lunch time dengan malam tu mahal sikit. Contohnya pagi RM20, lunch time RM40. Dia boleh beli, terutamanya orang yang part time. Part time kalau kita charge sama rata semua, you nak join RM150. Jadi dia kemungkinan dia tak mau join lah. Dia kata saya boleh join hari Jumaat je. Pagi je. Jadi saya nak bayar untuk semua, rasa rugi ya. Jadi kita buat konsep macam tu. Saya belajar pada China. Dalam unit trust dia buat boleh beli ikut time tu. Pernah juga ejen yang beli time pagi tu, sebenarnya yang datang pagi tu adalah orang-orang yang berniaga. Dan dia close satu family orang berniaga pagi tu. Walaupun slot tu nampak macam slot bukan prime time. Kita jangan ni lah. Buat apa rezeki Tuhan tu dia bagi, dia tak kira masa. Daripada segi pakaian, daripada jadual, okey. Okey. Kelengkapan tu kalau boleh menarik lah. Kalau contoh macam kalau kita buat sesuatu tu, kita nak tengok menarik, contohnya macam ni. Kapet mesti warna merah. Dia striking, cantik sikit. Jangan bubuh warna biru ataupun kelabu. Kita bagi warna merah. Memang dia color dia tu garang. Kemudian isu buka kaunter ni, siapa yang pernah buka kaunter di sini dalam ni? Saya nak tanya isu dia. Siapa berani ni? Siapa berani nak berkongsi? Cik Sabah. Ya. Dulu pernah buka kaunter untuk unit trust dengan takaful pun adalah syarikat lain. Okay. Manusia ni dia suka mengelak. Okey. Bila dia nampak kita pegang flyers, dia sanggup pusing kot jauh lah. Daripada jauh. Siapa cakap ni? Zaidi ya? Zaidi ya? Ya. Rasa Zaidi pun pernah buat juga pada orang lain. Betul tak? Saya pun pernah buat. Betul. Honestly memang betul lah. Itu memang dia tak suka, okey lah. Sebenarnya okey sebab apa? Memang daripada awal dah filter lah. Datang filter. Tapi kita belum buka mulut kan. Tapi ada cara dia nanti saya cerita. Okey, siapa lagi ada isu? Tak ada. Okey, isu yang sini, isu yang Cik Zaidi kata tadi tu, isu sebenarnya kalau saya cakap dengan ejen saya, kalau kita boleh tarik orang duduk dengan kita cakap ke telinga dia, insya-Allah kita boleh close. Betul tak? Bila buka kaunter ni masalah nombor satu adalah nak bagi orang duduk dengar kita. Betul tak Cik Zaidi? Ya betul. Jadi isu tu macam mana nak tackle? Saya kalau ada problem, saya akan cari solution dia. Dan saya dah jumpa solution dia. Tapi kalau kita pergi kepada case study lah, pada tempat yang kita dapat di hospital, ini saya just share pengalaman lah. Okay. Tempat tu memang laluan orang, tapi orang nak cepat tau, orang rushing. Sama ada dia nak masuk ke dalam nak tengok orang sakit, ataupun dia nak keluar nak balik cepat, ataupun dia nak ambil makanan cepat-cepat dia masuk dalam. Jadi betul. Untuk kita stop dan bercakap tu, diorang akan avoid lah, diorang akan elak. Jadi apa ubat dah? Dan satu lagi, situ panas pun. Kalau kita nak cakap apa dia memang panas dekat dia punya bumbung tu lah. Tak ada aircon. Dia kalau tengok daripada segi bisnes punya
strategi kan. Kalau kita tengok macam tu, tempat tu tak sesuai buka kaunter. Maksud dia orang rushing. Tak sesuai. Sebab tu saya kata tadi bila di hospital, kalau hospital swasta dia tak ramai orang berbanding hospital kerajaan. Betul tak? Betul. Dia tak ramai. Jadi macam tadilah, macam tadi kata lah, orang ni nak pergi ambil ubat, orang nak pergi jumpa. Jadi bagi saya, kalau kita dah tahu tempat tu tak bagus, next time kita jangan buat. Kita cuba lagi tempat lain. Cuba tempat lain. Tempat mana? Macam saya kata tadi dekat Taiping Central. Kenapa di situ kami boleh close banyak? Saya berkali-kali pergi situ. Pergi tidur tiga malam. 3 hari. 3 hari 2 malam. 4 hari 3 malam. Weekend daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad kami ambil. Sebab bila orang pergi shopping, dia akan ada apa? Dia pergi window shopping, betul tak? Dia pergi window shopping, dia pergi nak makan kat McD kat bawah tu, ada kedai pelita tu. Betul tak? Jadi di situ orang lebih santai, orang boleh jalan tengok. Bila kita macam kita, kalau kita pergi ke Ion ke apa, kita jalan lenggang-lenggok pun. Pergi sana singgah sini orang tegur. Jadi di tempat tu lebih sesuai. Di tempat tu lebih sesuai. Kalau kita dah buat tu baru kita tahu. Cuaca panas, sebab saya kata tadi kan, di depan DBI memang panas, RM100 dah charge. Sebab tu sekarang ni saya pernah beli kemah nak pergi buka di Pasar Tani dengan anak saya cakap, tak boleh pergi, panas kan sekarang ni. Ni memang panas. Bulan puasa ni lagi panas. Tuhan nak uji kita kan. First day saya buka di Pasar Tani adalah 1 Ramadan. Saya cakap dengan ejen saya, cakap, ini banyak pahala kita. Kan, dengan panas kan. Okey, dia sebenarnya, kalau kita nak tarik orang duduk di tempat kita, kita kena ada daya tarikan. Daya tarikan dia tu, yang saya selalu guna adalah kita buat cabutan petua. Cabutan petua. Daripada mana kita nak buat cabutan petua? Kita buat soalan survey menggunakan kertas A5. A5, separuh pada A4, dalam tu tulis dalam 4-5 soalan. 3-4 soalan. 4 kali 5 soalan. Soalan yang nanti saya cari tak jumpa sampel soalan tu. Tapi saya rasa boleh reka lah. Boleh reka lah. Contohnya, tuan tahu tak apa tu takaful? Tuan tahu tak kenapa medical card tu perlu? Ya, tidak pasti. Saya punya time tu, ya, tidak pasti. Okey, kalau nak tengok dalam ni ya. Okey, saya tunjuk Ada satu gambar. Okey. Okey, dekat sebelah sini, sebelah ni. Belakang saya ni, hujung meja tu ada apa nama? Skrip. Ada motorboard. Tahu tak motorboard? Motorboard ni yang kita letak atas tu kita nak tulis kan. Itu borang dia. Tapi ini borang survey yang saya buat. Lain sesi saya akan cerita. Yang ini memang banyak saya dapat kes. Yang ni saya banyak dapat kes. Tapi yang bukan nak cerita malam ni. Itu kita gunakan survey form. Survey form tu saya ada sampel dia. Nantilah saya hantar. Tapi malam ni kita fokus pada buka kaunter. Malam ni balik buat satu survey form. Kat bawah tu suruh dia tulis nama telefon, tempat tinggal, at least dia bagi tahulah tempat tinggal Sungai Tani ke, Alustar ke. Kan? Di situ dia akan tulis. Okey. Macam mana kita nak tahan orang? Macam Zaidi kata tadi kan. Orang lari itu tak? Okey, yang itu saya belajar pada tahun 2000, awal tahun 2000 daripada tim Citibank. Saya duduk tengok Citibank buat dekat Ion Kinta City. Saya tengok cara dia orang buat. Dan cara dia orang buat ni mungkin dia orang belajar daripada Zig Ziglar. Kalau siapa tahu Zig Ziglar? Ada baca buku Zig Ziglar? Siapa ada baca? Baca. See You at the Top. Itu buku dia. See You at the Top. Dia pernah jadi ejen insurans. Okey. Dia kata orang akan kata yes selepas 5 kali. Selepas 5 kali. Contohnya kalau kita duduk kat kaunter, abang, takaful bagi flyer tu. Dia akan ambil, dia belah.
Dia ambil, dia belah, kemudian dia akan letak atas mesin ATM lah, dia buang dalam tong sampah. Kita nampak. Okey, kalau kita buat survey ni, contoh kalau tak survey tak apa, nak buat survey tak apa, kita ikut dia. Dia datang depan kita, kita ikut dia. Ikut lebih kurang 20 kaki. Lebih kurang daripada hujung rumah kita ni sampai hujung rumah ni. Boleh tahulah agak kalau rumah kita 22 kaki, lebih kurang bermulih lah 18 ke 22. Kedai ke rumah ke lebih kurang tu lah 18 ke 22 kaki. Daripada hujung dinding ni, kalau dalam kelas nak buat apa nama panggil, nak praktiskan cara ni boleh Zaid. Okey, soalan sediakan 5 soalan. Akan sampai 20 kaki. Saya selalunya saya gunakan senior agent suruh tunjuk, buat demo kepada ejen baru. Macam mana nak stopkan orang dalam masa dalam jarak 20 kaki. Kalau dia jalan juga, lepas. Maknanya soalan yang pertama, tahu soalan pertama apa dia? Assalamualaikum. Agak-agak dia jawab tak? Jawab. Wajib. Tak jawab. Tak jawab. Dia akan pekakkan telinga mula dulu. Yang Uish. soalan pertama dia akan pekak. Assalamualaikum. Tak jawab. Tapi jangan marah dia. Mungkin dia jawab dalam hati lah. Dia tak jawab. Dia takut dia jawab nanti dia terperangkap. Selalunya saya tengok memang tak jawab. Okey, soalan yang kedua, kami daripada Great Eastern. Dia stop. Dia tak berhenti, dia jalan lagi. Kita ikut lagi. Kita ikut seiringan dia lah. Kalau dia sini kita ikut. Soalan yang ketiga tu makin lama makin cari soalan yang betul-betul boleh stop dia lah. Contohnya lah, abang beli dapur ni kan, abang akan dapat hadiah TV tu. Saya pernah kenal dengan ejen Celcom. Saya turun Tesco Ipoh, dia dua tingkat. Dia pegang troli saya, dia cakap macam tu lah. Assalamualaikum. Kita dalam hati ya jawab. Lepas tu dia cakap, plan ni, kita ada plan baru abang. Tu soalan kedua. Soalan kedua ataupun statement yang kedua lah. Kita ada plan baru. Saya berhenti bila dia kata plan ni kan, internet, data dia unlimited. Macam mana tu? Sebab sebelum tu kita tak pakai mana tu. Contohnya penyataan yang baik yang kita kata, abang masuk ke hospital 80,000 pun syarikat kami bayar. Macam tu je. Bagi dia rasa, wih, gila ni. Itu cara kita nak stop. Bila gunakan, kalau gunakan borang survey, lebih mudah. Dia kata abang ataupun kakak, bagi 3 minit boleh isi borang survey ni. Okey, kalau isi borang survey kosong saja, orang tak ada tarikan. Saya gunakan handphone sebagai umpan dia. Saya guna handphone. Masa saya jadi ejen, bukan saya jadi leader, saya jadi ejen, saya gunakan handphone. Saya beli 10 handphone Nokia. Handphone Nokia dulu berapa harga? Yang paling murah sekali. RM98. RM98. Kita kata ke orang, abang pergi jogging, tak payahlah pakai handphone mahal-mahal, abang bawa handphone bodoh ni, bukan smartphone lah, handphone bodoh ni. Kan? Dulu gunakan handphone. Okey, sekarang ni apa yang orang suka? Tadi saya terfikir tadi, saya tengok dalam Lazada. Kalau saya jadi tim ni, saya akan beli air fryer. Tanya perempuan di sini, suka tak air fryer? Kalau orang bagi air fryer free, suka tak? Nah, perempuan tak jawab ni. Perempuan tak suka. Suka. Okey, air fryer dia ada banyak harga dia. Saya tengok Lazada tadi dalam RM80-90 je. Okey, kalau nak bagi grand betul, tapi dengan syarat memang kita buka kaunter ni dalam sebulan banyak kali lah. Macam saya pernah buat taklimat yang paling banyak sekali 10 taklimat dalam masa sebulan. Dalam tu pun memang guna borang survey dan cabutan bertuah. Jadi kita boleh buat cabutan bertuah bulanan. Kita kata nanti abang masuk ke kami punya Facebook, nanti tengok
majlis penyampaian hadiah siapa pemenang. Kan? Perasan tak sekarang ni tengok Choi. Choi. Choi dia datang Penang baru ni kan. Apa teknik yang dia guna? Sama tak dengan saya punya? Dia pergi, saya tengok tadi dia punya TikTok dia kan, dia pergi Alostar. Dia offer cabutan bertuah, harga hadiah yang pertama adalah Ford Mustang. Saya tak tahu dia bagi tak tahu. Tapi dia gunakan kaedah yang sama aja. Orang suka dapat benda free. Dia cakap, abang, kak isi orang kak. Kami ni bukan satu Malaysia cabutan bertuah. Tak ramai pun customer kami. Chance untuk kau nak menang tu memang tinggi. Dia isi tu, dia duduk lah kan, takkan diri kan. So dia duduk, isi. Masa tu lah kita akan, kita cerita sikit pada produk. Masa tu lah, bila dia duduk tu, chance untuk kita nak close tu lebih tinggi. Kita cerita. Ni kalau saya tak menang ni macam mana? Kalau saya masuk ni dapat, kalau masuk tapi cabutan bertuah tak menang, macam mana? Masa tu, boleh tak kita bagi hadiah tu free pada dia? Harga dalam RM90, boleh tak bagi? Boleh. Okey, masa saya jadi ejen dulu, komisen lebih kurang sama lah. Semua faham kan? Kalau kita ejen, kita dapat komisen berapa? 25%, 35%, tentulah. Okey, saya punya syarat pada customer senang je. Abang masuk skim minimum 100, saya bagi handphone yang bernilai RM98. Saya berani ya. Macam tu bank meniaga. Okey, saya bagi handphone pada dia. Dia bayar 100, komisen kita berapa dah? Dia dah dapat komisen 30? 33, 35. Makna dia RM33. RM33 dah kita dapat. Handphone tu katalah macam tadi air fryer tu harga dia katalah 100. Makna dia kita punya ni RM67. Bulan kedua dia bayar, bulan 3 dia bayar. Okey, dalam 10-20 orang akan ada seorang yang tak bayar. Dia bayar sekali je. Ada. Tetapi majoriti bayar. Kalau takut sangat boleh buat macam ni. Abang bayar 6 bulan sekali, setahun. Tapi macam saya cakap dengan Syed lah, 6 bulan memang saya ban. Grup saya memang 6 bulan dengan quarterly memang saya ban. Saya monthly dengan yearly je. Ada sebab lah, ada sebab. Memang ban. Bank Islam punya auto debit pun saya ban. Maybank, CIMB okey. Public Bank okey. Ada soalan? Bank Islam sebab apa? Cik Sabah? Bank Islam ni dia orang slow lah. Slow dan bila kita ingatkan dah lah slow satu hari. Lepas tu dia reject. Dia kata tanda tangan tak sama lah. Tanda tangan tak sama. Okey. Ini dia punya, tak nampak ah. Tak nampak. Kat belakang ni memang ada tulis nama agensi ya. Saya nak tunjuk benda ni memang di order syarikat offer kepada agensi benda ni boleh order. Di utara hanya 2 orang saja order, 2 agensi saja order termasuk saya. Di Perak saya seorang aja. Yang lain agensi lain semua pinjam dengan syarikat. Saya jenis tak suka pinjam. Kalau saya nak buka kaunter saya bawa aja. Projektor pun saya ada dua dulu. Saya bawa aja. Memang kita buat bisnes ni kena serius lah. Serius lah. Tak semestinya jadi leader baru kita nak invest. Itu sikap yang salah. Macam saya kata tadi lah, masa saya jadi ejen, first 7 tahun saya dah ada office. Saya dah ada staff. Masa saya ejen. Saya dah ada projektor. Zaman tu politeknik pun tak banyak projektor lagi. Mereka duk pinjam pada kami. Ni lain lah kan. Apa lagi saya nak kongsi? Ini di Econsave. Econsave baru buka. Econsave pun bukan semua Econsave yang ada potensi lah. Di UTC bagus juga. Cuma dia punya tu mahal sikit lah. 200. Pasar tani, dia punya kelemahan dia tu lah, panas lah.
Panas. Ini tempat ni saya sangat suka lah. Taiping Central. Cuba try buat kali Syed. Kalau tak buat, kalau saya ada tim nanti saya buat lah. Kami stay di sana, dia ada homestay yang bilik saja RM30 satu malam. Oh, murah lah. Dekat apa nama tu? Dekat dengan Giant tu, apa nama kawasan tu? Aulong. 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 Oh. Okay. Yang ni di JPJ. Yang ni dia orang buat sendiri ni, dia orang tak ada buka apa. Kalau projek besar-besar, ni macam ni di sekolah. Saya bawa pergi sekolah, bawa set tu sekolah. Di pasar tani tu nak kena bayar ke masa buat tu? Okey, teknik saya bila kita pergi ke pasar tani ke pasar malam ke apa, kita kena pergi tanya peniaga tu, tanya dia, siapa penghulu di sini? Oh. Siapa penghulu di sini? Kalau ikut pasar tani ni kena ada lesen. Kena ada lesen. Tapi akak pergi sekali, 2 kali tu tak payah kot. Cuma kalau bandaran datang, bungkui lah, lari je. Tapi kalau macam di Lokin tu, pasar karat memang kena ada lesen lah dengan PBT. Jadi kaunter paling, saya lupa nak cakap, saya pernah buka di pasar malam, kat Saipur ni banyak pasar malam. Yang paling besar sekali saya buka, yang paling grand sekali saya buka di PWTC. Di siapa ada pengalaman PWTC ni, masa tu saya iklan rekrutmen gunakan Job Street. Jadi Job Street bukan sponsor lah. Ada kementerian sponsor untuk booth, 400 booth di PWTC. 3 hari, weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad. Total orang yang datang adalah 250,000 orang. 250,000 orang. Kami lebih pada pasal itu Carnival Kejaya. Jadi kami dekat-dekat 20 orang kami rekrut masa tu. Saya beritahu dekat site masa di dalam PWTC itu hanya ada 2 syarikat ataupun agensi takaful yang ada dalam tu. Takaful adalah agensi saya, yang syarikat insurans adalah Great Eastern Insurance. Masa tu Great Eastern takaful tak ada lagi. Tak ada lagi, tak wujud lagi. Orang ramai yang terkejut. Oh, dahsyat lah. Agensi you power. Tapi itu dream lah. My dream become true lah. Jadi orang kata apa? Cubalah kalau boleh macam besok gunakan borang survey, hentikan apa. Malam ni balik sekejap dalam 5 minit buat print slide, potong. Kalau untuk esok kan buat dalam 20-30. Kalau macam leader kalau nak bagi ejen tu berlumba-lumba buat survey tu kan, cakap kalau kita cabut benang customer tu dan tengok di bawah tu nama ejen dia katalah Azri kan. Azri pun dapat air fryer 1. Oh, berebut lah buat survey. Kan? Mana lagi banyak survey lagi banyak dapat. Yang ini saya tak nak buat tapi dapat idea tadi. Oi, patut suruh ejen ni kan dekat borang tu dia kena tulis nama dia. Sebab apa nanti bila habis tu nanti kita akan distributekan balik benda tu. Tapi kalau boleh dia snap lah gambar tu sebelum dia bubuh dalam kotak. Macam saya beli kotak yang untuk bubuh cabutan tu. Borang F5 tu kita lipat kecil-kecil, kita masuk dalam tu. Jadi dia nampak transparent lah. Macam peti peti yang apa nama lagi akrilik. Yang nampak yang clear tu. Acrylic box. Kalau boleh order yang besar sikit. Bubuh kan tu. Makna pergi tempat lain bubuh. Oh, dia orang tengok. Dia kata, bagi nampak lah. Abang pun kena bayar apa? Abang isi borang tak sampai 2-3 minit kan? Abang duduk dulu. Ramai dia beratok. Dapat. Air fryer ni bubuh ribbon sikit. Kemudian kalau nak bubuh benda-benda yang menarik, benda lain kan, beli benda-benda macam saya dulu saya suka beli itik warna kuning. Dia ada orang perempuan yang suka benda-benda macam tu kan.
Oh, dia cukup suka. Dan saya tadi semalam saya terfikir juga. Saya terfikir juga. Kalau kita next time lah kalau nak buat kan. Kita boleh juga letakkan bunga telur. Mana siapa yang isi borang tu kita bagi bunga telur tu. Bunga telur. Bagi bunga telur ataupun bagi coklat ke apalah contohlah. Tapi kalau bagi bunga telur ni dia orang rasa pelik pula kan. Oh hebat bagi bunga telur. Selalu orang bagi coklat ke bagi pen ke kan. Tapi kita bagi telur. Kalau rasa telur tu mahal tak payah. Kan. Okey sekejap. Ataupun nak bagi air kotak kan. Boleh lah air kotak. Nak cari beli dekat pemborong lah. Jangan beli kat kedai mamak yang mahal lah. Okey. Di Ion Big Subang saya pernah buka. Di Ansana Mall saya buka depan Bank Islam banyak kali. TMB pun banyak kali. UTC banyak kali juga. Bulan puasa pun saya nak buka. DBI. Saya rasa dalam bulan ni nak cari ejen saya rasa saya kena buka kaunter. Saya kena buka kaunter. Kaunter pun saya gunakan recruitment pun sama juga menggunakan borang survey. Borang survey. Contoh lah. Soalan ni dia punya statement ni tahu tak tuan? Komisen takaful boleh dapat satu close 1K boleh dapat sampai 6 tahun. Orang ramai tak tahu. Teknik Citibank, Shopping Complex, TMB. Cuba pergi approach TMB apa semua tu lah. TMB. Okey, bila borang survey tu, ini antara yang selalu dia buat. Kita minta nombor telefon. Ada setengah orang tu dia bagi nombor telefon yang salah. Supaya kita tak boleh contact dia. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita, okey saya try call. Buat miss call. Kalau handphone dia tak bunyi makna dia nombor tu salah. Gitu kita boleh tapih lah. Abang nak tengok telefon abang dah masuk nombor saya. Nanti dia, alamak silap. Ada kes. Jadi ejen saya kata apa yang dia buat adalah dia orang call. Nombor telefon yang dia bagi tu dia call. Mana kita call nombor tu. Kalau tak bunyi tu maksud dia salah lah. So macam tu lah. Macam kita selalu kita close dekat Gerintang Mall, dekat Taiping tu banyak. Dekat 20 kes pernah kita buat. Dalam masa 3 hari. Banyak. Tapi itulah kita kena test kalau nampak macam tak bagus ya. Kalau kat hospital tu kalau rasa macam tak apa prospek tak ramai orang, next time cari tempat lain. Macam Econ Safe pun belum tentu. Sebenarnya untuk pengetahuan Cik Sabah, kita dapat slot di hospital pantai tu secara percuma tu. Percuma okey lah. So itulah apa nama, dia orang pun jarang bagi percuma tapi dia orang bagi macam tak tahu tahun ni dia orang start bagi percuma, dia minta kita nyatakan bulan bila nak buat. So kita macam kami ni yang tak pernah buat ni, tak apalah jom kita try tengok, just nak feel lah. Tadi tu kira macam feel je lah. Tak apalah. Jadi okey lah. Sini pantai charge rasanya tak kurang pada 200 tu. Itulah biasanya hospital yang charge. Kalau KPJ pun dia macam tu lah. Dia ada tempoh 3 hari ke macam tu kan. Tapi saya rasa tak prospek lah. Hospital tak berapa potensi. Saya buka dekat Columbia Asia, yang buka dekat KPJ. Tak berapa ni. Tengok orang banyak kan. Walaupun dekat situ ramai orang farmasi apa semua. Tapi orang tak berapa ada ni. Kecuali kita yang kena approach apa. Kita approach. Kadang-kadang ni pihak hospital dia tak bagi. Setengah-setengah supermarket tu dia restrict kita. Kamu dengan meja ni 2 kaki je kamu boleh pergi. Oh, dahsyat. Kalau kita pergi ke kedai sebarang tu, nanti HR turun. HR turun siap marah-marah. Nanti kami tak bagi kamu datang. Dia ada supermarket yang macam tu. Selalu ni. Tapi kalau macam tanya saya... Yang tadi kami dibenarkan untuk bergerak sepanjang floor tu. Okey. Maksudnya dia orang korang dapat passion kot. Mungkin juga tak tahu. Sebab persaingan dengan apa, dengan Penang, Kedah apa semua tu.
Tapi satu Encik Sabah, cabaran yang kami rasa, saya pun tadi taklah terlibat sangat, cuma saya duk observe. Antara benda yang jadi macam kepayahan ataupun kesusahan tu, kita nak break the barrier, nak tegur orang tu, rasa macam segan, malu. Benda tu macam mana kalau boleh Cik Sabah bagi advice apa-apa? Dia kena buat selalu. Buat Dia selalu. kena buat selalu. Kali pertama memang kita malu, tapi kali kedua dah kurang sikit. Kalau kita buat setahun sekali, dia tak boleh, dia kena buat selalu. Dia jawapan dia itu je, kita kena buat selalu. Mula-mula saya imagine lah, macam saya cakap dengan saya ex branch manager bank kan. Ex manager. Buka di Pasar Tani. Betul tak? Okay. Saya kata kat ejen saya, you siapa tu? You siapa? You ada SPM je. You kerja kelang aja. I ex manager tak malu pun, kenapa you nak malu? Saya cakap tu, kenapa you nak malu? Saya pasal apa daripada tahun 95 dah buka kaunter. Sebab tu saya seorang-seorang saya pergi Pasar Tani, saya bawa meja penuh dalam kereta dengan banting dengan apa, banner apa semua ni, dengan flyer apa semua, saya buka seorang-seorang aja. Ejen saya lagi lah manja sangat kan. Saya pukul 8 sampai dah, dia orang pukul 10 baru sampai. Saya balik pukul 1, dia orang pukul 12 dah balik dah. Jadi siapa yang pasang sebenarnya? Sabar je lah. Saya dah tahu lah, ejen datang memang datang, datang tu dia tak mau nak pasang kemah ke, pasang payung ke, tak mau. Dia datang, Taiping Central pun sama. Saya balik pukul 8, dia orang 6.30 dah balik lah. Dia cakap nak kena balik lah, semua nak balik. Tinggal saya seorang, dia tutup. Tapi itulah, jadi leader ni banyak kena bersabar. Kalau tak sabar memang aku tak buka dah. Tapi itulah makna dia. Attitude lah, attitude. Satu hari kita jadi leader nanti, kalau orang buat kita macam tu, macam mana? Dan saya cakap lantak pergi lah. Janji aku buat untuk aku. Kita buat. Tapi yang jawapan pada tadi itu, saya kena buat selalu lah. Kena buat kerap lah. Kena buat selalu. Biasa. Kalau kita ejen, kalau siapa nak ikut saya pergi, boleh. Maksud dia nak hilangkan malu kan. Saya bawa ejen baru, saya kata kat dia, okey, jom ikut aku. Kamu dapat isi 100 borang survey, aku bagi RM100. Okay, bawa setiap orang jumpa. Sehari jumpa 100 orang. Isi borang survey. Assalamualaikum bang. Isi borang apa? Semangat dia buat kerja kan. Dapat ada motivasi. 100. Satu borang 100. Satu borang RM1. Tapi kena 100. Dia tak boleh dapat 10 ke tak boleh. Dia kena betul-betul 100. So memang ejen buat. Dia tak sampai 50-60 aja. Tapi okey lah. Agak-agak kalau dia boleh isi 100 orang survey tu, dia tak dapat customer. Agak-agak dapat customer. Kalau ikut funnel 10 ke 1 tu, dapat lah. Dapat. Masalahnya kita jumpa orang seminggu seorang. Buat kita buat. Sebab tu saya kata gunakan borang survey ni. Saya dah terbukti lah. Orang bukti memang boleh close. Memang boleh close. Cik Sabah ada guna flyers tak waktu counter? Flyers kurang lah. Guna. Flyers ni untuk nak mencantikkan booth je. Tak perlu banyak pun. Kadang-kadang ejen yang nak benda tu banyak. Tak apalah, saya jual lah. Saya jual harga kos. Beli lah. Tapi orang tak baca pun. Orang tak baca. Orang akan letak dekat ATM machine kat atas tu. Kalau dia orang nak pergi ATM machine, letak atas. Tak percaya pergi kat ATM machine tu, kat atas bumbung dia tu memang penuh dengan borang. Dengan flyer-flyer kita. So maknanya survey form lagi bermakna lah. Survey form. Guna survey form. Guna survey form, gunakan tarikan lucky draw macam berapa nama panggil? Cuai. Orang Penang baru ni beratuk panjang. Ada main kat Padang Serai belakang rumah saya. Padang Serai baru ni minggu ni di Al-Ustaz kot. Ramai betul. Kalau tak percaya, try lah tuan-tuan. Ambil yang tadi tu. Buat borang survey, esok ikut orang selama sejauh 20 kaki. Kalau nak try, sebab tu saya kata kalau saya duduk Singapura ni, saya pergi dah. Saya pergi nak tunjuk lah. Tunjuk.
Kalau Cuma orang tu tak mau, lepas. kalau borang survey tu tak ada hadiah tu kurang sikit lah. Berkesan tu lah. Kurang sikit. Mesti Ayat kita nak memujuk tu kurang sikit. Kalau abang isi borang survey ni abang, kejap lah, dalam seminit 2 minit yang isi ni, abang boleh sertai cabutan bertuah ni, dia ada air fryer. Ini kalau bini dapat dia seronok ni. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan lah, kalau puan seronok ni dapat betul tak? Kalau puan dah ada, bagi daripada mak ke apa kan. Betul tak? Okey lah. Nothing dulu bang. Lagipun kami bukan satu Malaysia. Dekat-dekat sini je. Mana cabutan bertuah ni borang dia tak banyak. Jadi puan mai duduk dulu. Jangan bagi motorbot ke dah, mai duduk dulu. Borang survey tu so dia duduk depan kita, terbuat. Kalau orang tu, dia kerjasama macam ni tau. Kalau kerjasama, katalah seorang tu dia pandai closing. Tapi dia malu nak jumpa customer. Dia malu nak attack customer. Seorang ni dia pandai nak attack customer, dia present korang sikit. Jadi dia boleh team up tak? Boleh. Team up. Okey, close nanti hang satu aku satu. Hang satu aku satu. Hang satu aku satu. Hang takut nak jumpa customer, ketak apa nak. Okey, yang tu bagi kat aku. Aku no problem ni. Saya kalau bagi macam tu, saya pun mau. Kan? Selalu dalam satu masa, satu kaunter tu, paling elok berapa orang? Cik Sabah? 3-4 orang je. 3-4 orang tu. 3-4 minimum. Oh, minimum tu. Kalau ada 10 orang lagi lah. tapi tengok tempat lah. Kalau tempat tu tak ramai orang, mai 10 orang. Tak berapa ni lah. 2-3 orang. Dia pasal apa 2-3 orang ni? Sebab apa? Nanti dia nak pergi makan. Ya. Dia nak pergi makan, dia nak pergi semayang. Jadi kena ada backup lah. Kalau seorang, okey lah. Kurang-kurangnya 3 ke 4 orang lah. 3 ke 4 orang minimum pasal nak semayang, nak makan. Tapi janganlah makan masa customer lain makan. Customer lain duduk relax. Masa tu peak time tu. Peak time. Satu lagi ujian kepada kita yang orang Islam ni, waktu maghrib. Masa tu customer banyak, dia nak tengok kita semayang ada. Betul. Kami memang diuji macam tu. Masa maghrib memang ramai. Masya Allah. Kami tutup di konsil. Kami tutup, kami pergi masjid. Kami balik. Lantak pergi lah. Member saya ni alim sikit lah. Dia kata, jom kita tutup, kita pergi semayang. Semayang, balik. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Tuhan marah kan. Yang tu kena jaga. Maghrib kena jaga. Pasal waktu dia pendek kan. Singkat. Dia pendek. Jadi maghrib tu kena plan. Kalau ada 3-4 orang, okey lah. Boleh gila-gila cepat lah. Jangan wirid panjang sangat kan. Semayang. Ada setengah supermarket di Ipoh ni yang memang tak ada surau. Sebab tu saya cakap kena pergi masjid. Mereka tahu. Ada satu supermarket di Ipoh memang tak ada surau. Jadi kami kena pergi dalam 1 kilometer. Drive, pergi, bayang balik. Biasanya kalau kata di shopping kompleks, shopping mall ni, dia punya sewa dia macam mana Cik Sabah? Dia tengok ada setengah tu dia bagi sewa sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau macam Tesco ni dia minimum seminggu lah. Ion. Kalau kualiti punya customer, asalnya saya semua pun tahu kan. Kalau kita pergi Tesco kita tengok banyakkan B40 tu tak? Ya, betul. Kalau kita pergi Ion Mall apa semua ni dia banyak B40 pun ada, tetapi dia ada M40, T20 kan. Jadi tempat yang paling baik sekali adalah dekat Ion lah. Tapi kita budget dia punya kos dia dulu rasanya dalam 3,000 lebih seminggu. Kalau modal kita besar kita boleh pergi lah. Kalau modal tak besar pun kita ambil participant daripada macam saya lah. Kalau saya ambil. Kalau macam saya di Ipoh macam ni kan. Siapa-siapa ejen kat Ipoh tu janji dia Great Eastern, saya akan tarik dia. Pasal apa? Dia boleh menolong meringankan bebanan kita. Kos tu. Jangan kita fikir dia team lain ke apa. Kalau dia tak tolong kita pun tak buka. Mana kita tolong dia tolong kita. Saya punya konsep macam tu. I see. Anda kena tahu kos. Kemudian dalam buka supermarket ni kena hati-hati. Buka lambat kena penalti. Sewa dah penalti pula. Kena penalti. Dia beritahu buka lambat dah.
kena cas 100, 200 ke. Macam kami di hospital pantai ni, dia bagi free. Cuma kalau buka lambat, dia charge 50. Macam tu. Dia kena penalti. So, Tu. esok saya dengan ni kan, dengan siapa? Dengan Afiq Ya. Saya dengan Afiq. Lah, sebelum pukul 9. 9 kan? Dia kena pancul lah, kena pancul. Dia supermarket pun sama juga. Supermarket ada setengah supermarket macam Inyon tu dia strict macam tadi je. Depan meja tu 3 kaki je. Oh, jenuh. Tak ada queue mana. Jenuh lah. Macam Tesco rasa okey, Tesco okey. Lotus okey. So, daripada apa yang Cik Sabah cerita ni, benda ni memang boleh menghasilkan result yang bagus lah, no? Bagus. Dia dalam marketing ni dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara. Saya ajar bawah ni, kita ajar ni dulu. Ajar call counter dulu. Nanti tak limat. Tak limat. Kemudian cold calling. Rasa semua terror dah cold calling. Tetapi mana nak dapat nombor telefon. Nanti saya bagi tip lah apa yang saya buat lah. Mungkin orang lain buat cara lain, saya buat cara lain. Macam mana saya dapat nombor telefon. Kan? Nanti ada kelas bersiri ni dari Cik Sabah ni. Siapa nak lead, saya boleh jual lead. Saya boleh buat appointment untuk Penang. Kalau nak lah. Jual lead. Kalau setuju lah. Kalau saya bagi appointment, you pergi jumpa lecturer USM, tapi you bayar kat saya RM50. Kalau berani lah. Berani tak? Agak-agak berani tak? Dia punya potensi untuk close tu macam mana, Cik Sabah? Mana dia kalau nak close, dia proses dia. Dia melalui proses. Benda ni proses maksud dia. Macam tadi buka kaunter. Proses dia apa? Mana boleh step A terus close. Dia apa? Kita approach dia. Dia duduk. Dia dengar. Dia minat. Baru dia ambil tindakan. Betul tak? Betul. Sama juga bila saya buat appointment, bagi appointment, pergi jumpa dengan profesor ni, itu dia punya proses lah. Appointment, saya yang approach, saya call dia, cold calling. Okey. Saya pernah buat benda ni. Saya call Seremban, buat appointment Senawang. Buat appointment untuk orang lain. Oh, boleh dia boleh terima? Saya kat Puan di Senawang kan. Okey, nanti saya hantar orang pergi jumpa. Pergi jumpa. Okey, kalau saya orang buat yang tu, tawarlah RM10 dah Cik Sabah kan. Saya pun nak. Kalau hari-hari dapat appointment. Betul. Kalau saya kata, you nak appointment. Berapa you nak? 3. Okey, saya jual satu appointment RM10. Ada orang nak beli tak? Berani tak? No. You close tak close, you bayar RM10. Boleh tak? Close ataupun tak close, RM10. Tapi kalau you telefon dia tak jumpa dengan you, tak payah bayar lah. Ni janji, you dah pergi, you present pada dia. You tak close, itu salah you. Kenapa you tak close? Mungkin cara you close tu tak betul. Tetapi saya dah bagi laluan dah. Laluan untuk closing dia mesti macam tu. Dia pergi presentation. Sebab nak dapatkan appointment tu pun dah susah dah. Ya, betul. Saya kalau orang bagi appointment, insyaAllah kalau macam Syed pun, kalau macam Azim pun, kalau dapat appointment ni boleh kata dia punya chances untuk nak close tu memang tinggi lah. Betul tak? Makna dia kita perlu skill untuk approach satu, lepas tu untuk presentation satu, nak closing satu, kan? Ada kawan saya bila seseorang tu dia macam bersetuju untuk appointment, dia dah bagi sebelah kaki lah, betul tak? Betul. Kita nak bagi dia dah 50%, kita nak bagi 5% lagi lah. 5% lagi lah. So maknanya nak close tu dah tak beban sangat dah. Dah tak perlu nak menari sangat dah. Kalau saya ada di office masuk kelas fizikal, saya boleh tunjuk lah. Tapi kena siang waktu office hour lah. Saya call office hour. Dia punya ni live apa nama call. Saya live call. Saya kalau buat kelas untuk call calling, memang saya tunjuk call pada student lah, pada ejen-ejen lah. Okey, saya akan call. Dia orang dengar lah, speakerphone.
Lepas tu saya buat appointment lah. Tuan, kita bukan nak present dalam telefon, kita nak buat appointment. Ada teknik dia lah. Ada teknik dia lah. Nak belajar kena lah. Nantilah satu hari kita belajar benda tu pula. Malam ni kita buat counter. Counter ni memang saya punya kawan dulu cakap macam ni lah. Ada aktiviti insya-Allah ada hasil. Kalau tak ada aktiviti memang tak ada hasil. Itu je lah. Dia panggil apa? ABC lah. Activity bring case. Bring case. Tu lah. Ada aktivitinya insya-Allah okey punya. Bagi saya ada aktiviti okey. Bila hari-hari buat taklimat, hari buka kaunter, kalau boleh pelbagaikanlah skill. Pelbagaikan kaedah lah. Call pun buat. Pergi berjalan, tegur, pergi ketuk pejabat. Siapa berani naik hospital tu pergi ketuk jumpa doktor? Saya berani. Saya pernah buat di KPJ. Hospital pantai tu siapa berani naik atas? Takut hospital marah kan? Tadi saya terfikir je Sabah. Tapi tak berani. Tak berani pasal apa? Takut dia marah. Tak tahu, tak berani pasal tak pernah buat kot. Dia macam... Saya pun tak ada pass tadi. So tak berapa berani sangat lah. Sebab yang ada pass ejen 2 orang je. Saya pun lebih kepada observe saja. So tak buat sangat. Tapi fikir tadi. Fikir Cik Sabah pernah cerita lah kan. Saya pergi KPJ, hospital pantai kat Ipoh memang saya pergi redah. Hospital kerajaan pun saya redah aja. Guard tutup pintu. Guard tutup pintu. Saya tak tengok guard, saya tengok pintu. Kalau dia tak buka, saya langgar pintu. Dia sampai dekat lebih kurang sekaki, dia buka. Kena berani macam tu lah. Jangan duk takut guard tu akan tahan. Pakai tie smart-smart jalan. Saya naik waktu pukul 10. Waktu bukan melawat. Saya naik ward-ward. Tiap-tiap ward. Jumpa doktor. Masa tu bukan terus buat takaful, terus berani. Berani macam tu saya. Dia kena try dulu. Kecil-kecil punya. Doktor dia tak ni? Dia tak macam pelik ke? Rasa macam diganggu ke? Tak. Tak. Kalau kita letak benda tu dalam kepala kita, jadilah macam tu. Tapi kalau kita confident kata, tak ada apa, aku nak tolong lah kan. Maknanya kita yang overthink lah. Kita jumpa dia, doktor tu kata doktor. Dan bestnya kita kerajaan dekat Nemtek tu ada IC number. Kita letak tu kita tengok tarikh lahir dia kan. Balik buat quotation. Esok datang ambil borang survey tu kan. Dah ada quotation dah. Kalau nak tahu gaji doktor, buat survey lah sikit. Tanyalah doktor-doktor. Macam isteri saya doktor kan. Senang lah. Dia bagi tahu habis lah. Gaji berapa semua. Doktor kalau buat quotation 300 senang-senang lah. Doktor baru pun. Dapat ilham tinggi. 4,000 lebih. 4,000 lebih. Tu lah. Kena buat kajian sikit lah. Kena buat kajian. Maknanya kalau kita nak pergi ke balai polis, PDRM, kita kena tahulah. Kalau 3 paku ni apa dia, jangan tersilap kan. CP ke, ASP ke. InsyaAllah. Kena tahu lah. Saya nak tanya, kalau macam buat booth ni kan, kita fokus survey. Adakah kita kena buat macam pertukaran masa tu lebih kurang berapa minit? Adakah kita perlu explain ataupun kita fokus, kita just nak contact je? Maknanya kalau kita explain panjang kat satu orang tu, mungkin kita dah kurang dapat contact kan? Tapi kami bila ada isi borang depan kita cuba close. Close masa tu? Kita close masa tu. Kita close on the spot. Boleh close on the spot. Dulu saya, masa tahun 2011-2012, saya ada mesin credit card tu. Yang mobile macam tu. Makna kadang-kadang orang tu dia nak pergi, dia tak bawa duit ke apa, tapi bawa dompet. Bawa kad. Terpotong. Macam sekarang ni tak ada masalah. Sekarang ni guna online kan. Tak masalah. Dia boleh online. Dulu online kurang. Tapi kalau tanya saya, kalau ada peluang untuk nak close. Jangan tangguh. Jangan fikir tadi, nanti kuranglah kontak ke depan. Tak, jangan. Kalau boleh close. Kalau kita dah nampak dia dah di lambung ombak untuk nak masuk close. Jangan delay. Maksud dia, bila kita cerita sikit Elong hospital ni kan, kalau masuk hospital dapat sehari dalam 400 dia dah suka dah. Close. Jangan duk cerita dah yang lain-lain tu.
Itu teknik dia. Jangan duk cerita, saya kena cerita semua ni. Hospital tu nak masuk, tak payah. Ambil borang terus, isi. Abang punya quotation saya akan buat 200, abang 200 okey dah mampu lah. Tengok gaji dia kata 200 mampu, okey masuk buat quotation, nanti saya buat quotation abang ni. Abang bayar dulu 200, nanti saya WhatsApp ke apa kan semua ni. Sign borang sementara ke apa ke. Kalau nak cepat, gunakan konsep borang sementara dulu. Ada guna tak, Syed? Borang sementara. Borang sementara? Tak pernah. Kalau nak buka iPad lambat apa semua, guna borang sementara. Oh, borang ada. Itu adalah. Guna borang sementara. Balik nanti key in. Kalau nak Ada masuk iPad tu mungkin lambat. borang WhatsApp. Lepas tu minta tinggi berat apa semua. Yang mana boleh isi tu, lepas tu tanda tangan dia. Tanda dia. Itu ada. Buat tu. Nama percepat kan. Ya. Kalau boleh layan dalam masa 20 minit, boleh isi semua, okey lah. No problem lah. Tapi bagi saya memang kalau ada peluang untuk ini close. Jangan tangguh. Takut nanti dia balik nanti kita call dah tak angkat lah. Yang lain-lain tu saya rasa memang online leader dah ajar kan macam mana kan. Dia punya buying signal dia kan. Macam mana kita present sikit, kita cuba close, try closing. Kita cerita sikit, kita cuba close. Jangan kita cerita semua pun nak close. Tak payah nak cerita semua pun. Kalau kita cerita pun esok kita tanya dia lupa pun. Betul tak? Mana adakah semua ingat? Dia kata kita dah explain 2 jam pun, 5 tahun nanti dia akan kata tak ingat pun, you dah explain ke? Tak ada. Tak ada. Siapa kita pun tak ingat kita explain ke tak? Ya, okey. Jadi kalau dia close, daripada dia tak masuk, dia masuk 200, kita buat apa yang patut. Kita ni kan doktor kan. Doktor nak tanya dia dah nak ambil apa? Nak makan buat apa? Kita yang bagi Kita dah bagi. Bagi hospital, allowance hospital dengan bajet 200, kita bagi apa yang secukup rasa lah dengan dia punya ni. Dengan dia naik motor, risiko kemalangan tinggi. Sebab itulah kita ambil dia punya data tentang customer kita tu. Kita manalah kita pergi jumpa doktor kata, kamu ni sakit perut, kamu nak ubat apa? Panadol ke? Atau ubat ni ke? Dia tak ada, dia akan bagi terus. Abang dengan RM250, ini terbaik untuk abang. Ketika NS ini ada sebuah sikit lah. Pastikan sebuah sedikit ada. Macam kami, Great Eastern saya tak pasti. Di sini kalau orang accident, patah kaki, dia pergi hospital, dia simen, dia bagi MC 5 minggu. Apa boleh claim? Saya? Ada tak produk yang boleh claim? Ada. Kita ada produk yang boleh claim MC. Yang itu wajib bagi. Kami ada 2 customer yang tak bagi benda tu, benda jadi, last kali tak dapat apa. Yang itu bagilah seminimum yang boleh, tapi mesti ada. Dia bila kes accident, dia simen, dia takkan masuk warded. Dia tak warded. Kami ada 2 kes. Kalau ada produk tu okey. Memang semua syarikat mesti ada punya. Dia bagi allowance MC kan. Dia ada satu rider tu lah, kalau ambil tu dia ada dipanggil apa, adalah dapat papan side MC tu lah. Janji dia dapat claim RM20 pun tak apa. Janji dia boleh isi borang, cukup. Dia dah seronok lah. Oh ya. Bagus. Dah sungguh Syed. Customer ni dia boleh claim je. Dia janji dia boleh claim lah. Kalau tak claim, tak apa lah. Okay, menarik. InsyaAllah. So, itulah. Macam itulah. Kalau boleh cubalah apa yang saya ni nak tengok betul ke tak kan. Betul ke tak kalau kita cuba ikut customer, kita sembang sampai 5 soalan, 5 segmen tu dalam 20 kaki, tengok apa kesan. Daripada hari ni kita tak buat benda tu, cuba kita buat hari ni. Jangan duduk dekat kaunter je bagi flyer. Saya selalu cakap dengan orang, ejen, kalau bagi flyer macam kita bagi flyer dalam tong sampah. Terang cakap. Ambil tong sampah, buang satu. Bila bagi kat orang tu macam bagi kat tong sampah. Dia kena ada stop. Teknik yang terbaik itu adalah stop. Stopkan dia, bagi dia cakap dengan kita.
Kita jangan berharap nanti dia akan call. Memang akan ada. Saya pernah. Saya bagi itu adalah seorang dalam beribu seorang je. Dia call balik. Dia call balik dan dia masuk. Tapi seorang dalam beribu lah. Kenapa seorang dalam beribu? Tahan. Tahan sampai 20 kaki dia tak mau lepas. Kan? Ini kita baru sekali tanya kita dah lepas. Cuba tengok. Cuba ingat balik. Tadi macam mana kita approach orang. Bagus juga lah buat malam ni. Maknanya tadi kita buat macam mana, cuba esok kita berubah sikit. Tengok ada kesan tak? Ada kesan tak? So Zaidi boleh compare kot before and after Zaidi. Kalau Zaidi pernah buat tadi, boleh tengok. Baik, terima kasih. Sebab slot mereka bagi satu-satu masa mereka bagi 2 orang je Cik Sabah. Itu tak apalah, memang dia Jadi ada yang pergi hari ni, esok lusa tak pergi dah. Kalau tengok space tu pun dia memang tempat orang lalu lalang, tapi space untuk kita punya meja dengan exhibition corner kita tu memang limited sangat lah, kecil lah. Dia letak dekat mana? Letak dekat klinik entrance dekat klinik entrance lobby. Entrance lobby. Makna dia entrance klinik dia ada 2 entrance lah. Satu lobby, satu klinik. Yang klinik tu tak silap AIA ambil kot. Okay. Kita ambil lobby. Lobby ya. Kalau orang terlalu laju kena cari apa? Itulah nak kena bergerak jugalah sebenarnya. Kena cari kaedah lain lah. Orang memang bergerak masuk dekat entrance tu dia kira straight to the point dia nak sampai je. Mungkin kita boleh tegur dia sekejap, kata nanti abang nak balik, nanti abang singgah sekejap, ada cabutan bertuah. Kalau ada cabutan bertuah tu mungkin ada boleh tarik. Cubalah isi borang ni cabutan bertuah. Rugi abang kalau abang tak isi bang. Petang. Zaidi sempat esok buat survey form. Kejap je. InsyaAllah. Ada boleh Buat dalam, tak banyak soalan lah. Buat dalam 4 soalan cukup lah. Bawah tu nama dia, nama ejen. Itu ada soalan itu saya ada buat dalam grup tu. Yang lama yang masa GE ada buat dulu tu. Kita ada kan survey form kan, mungkin boleh pakai itu lah. Itu yang saya Azri nanti forward lagi sekali Azri. Saya mungkin ada gambar tu dekat grup ada. Okey, dalam tahu kan takaful ikhlas dengan etika bila minggu sahak mana dia orang bawa PMB kan. Okey. Kan baru ni buat di Bertam Kuala Batai. Ya. Mana? Ya, ada. Setiap tahun memang kita akan guna konsep survey. Dan ada cabutan bertuah. Itu peringkat syarikat pun buat macam tu. Kalau tidak orang tak berhenti. Itulah. Jadi kita buat cara kita. Kita buat, mereka buat apa? Cabutan apa? Cabutan kereta lah apa, umrah lah apa. Kita buat cakap kita mampu tu, cukup lah kan. Apa barang-barang elektrik yang RM80, RM90, cukup lah. Jangan mahal-mahal kan. Macam air fryer ada 500, buat ada air fryer. Jangan beli yang 500, beli yang paling apa brand Cina OEM apa. 200 ada 200. 200 mahal Ini saya tengok dekat Lazada dalam 90 lebih. Kalau 90 lebih beli 2 pun boleh. Kalau saya memang saya guna macam tu Saya guna macam tu. Nak tarik orang ni dia suka dapat benda free. Saya pun suka dapat benda free. Betul. Banyak info ni. Saya pun duk catat juga ni. Ada soalan lagi? Dalam pukul 4 dah. Itulah kalau ikutkan kita set tadi sampai 10.30, tapi itulah ada soalan ni. Setahun coverage 80k yang terbaik apa benda tu? Hebat. Assalamualaikum. Dekat chat ada soalan Setahun coverage 80k. Very good. Tadi Cik Sabah ada bagi tahu contoh 80,000 annual limit. Tu yang dia komen pada waktu tu. Kalau tengok komen tu pada
pada jam 25 minit. awal-awal tu pukul 10:05. Ya ke? Saya ada komen tadi. Coverage 80 Kata cara nak menarik orang, jangan bagi orang tertarik, macam mana nak attract dia lah. Itu sebagai contoh je. Oh, sebagai 80 contoh. ribu tu. Oh, yang saya kata tadi tu ni data unlimited Telkom tu. Cuba cari kelebihan yang Great Eastern ada ataupun Takaful ataupun Great Eastern ada yang betul-betul orang terkejut lah dengar. Itulah memang ada Kita pun kita. cover abang, kita cover sampai 2 juta abang. Contoh lah 2 juta. Masuk hospital yang sehari kita bagi 500. Lah kali dia ambil kemampuan dia RM50 je. Tapi kita cerita yang 500. Abang kalau dapat masuk hospital demam dapat 500 abang seronok tak? Cepat baik demam tu. Macam tu lah. Mana ada yang tu soalan. Soalan tu yang membuatkan kaki dia terpaku. Saya pernah tunjuk kat ejen baru tengok. Nanti Farid ada dengan ejen Farid. Farid akan tengok. Kami dah agak 20 kaki lebih kurang. Dia akan berhenti. Memang berhenti. Customer tu tak pakai topi. Tengah panas ni. Tengah panas. Yang ejen tu pakai topi. Customer tu berhenti. Apa juga. Customer tak pakai payung atau topi tengah panas. Pakai topi kan. Yang buat di Pasar Tani je lah. Pasar Tani tu sebenarnya adalah training ground kami. Saya bawa ejen pergi tunjuk real case nya. Bukan dalam kelas. Buat exercise di real punya ni. Satu hari kalau kita nak buat boleh. Cari Pasar Tani ke apa kan. Okey, jom bawa tim kan. Okey, buat. Attack. 20 kaki. Tak mau lepas. 20 kaki. Tak mau lepas. Kita tanda lah. Bubur daun ke, bubur kayu ke apa. Sampai itu lepas. Lepas tu. Bukan semua orang nak berhenti kan. Yalah. Betul. Menarik. InsyaAllah. Itulah nak kena praktis ni. Benda praktis. Kena praktis benda yang kita belajar ni. Baru dia jadi kalau tidak ada PIM macam tu je. InsyaAllah esok masih ada orang kata apa? Peluang untuk kita cuba sebab esok Kalau dua orang tadi tu, cuba cari pair yang seorang tu dia boleh present, seorang tu dia dengan macam tadi saya cakap lah, dia dengan customer dia tak erat sangat lah. Dia boleh mana dia tarik orang mai ikut present. Kami pernah buat konsep tu, saya pergi 3 orang, saya close. Saya depan komputer, 2 orang lagi pergi tarik, mai tak. Saya close 8 kes. Ada saya fokus saya closing je. Maknanya macam Raja Kelang lah. Adakah Raja Kelang dia buat semua benda? Kan? Productivity lebih baik tak? Lebih baik lah. Ni seorang dia pergi carikan semua, dia close. Tapi kalau kita bahagikan tu, kan kat Kelang dia ada department ni, dia ada mesin 1, mesin 2, mesin 3. Orang lain-lain kan jaga kan? Yalah. Orang lain juga. Jadi mana boleh orang tu jaga 3 mesin? Macam tu juga konsep ni, kalau boleh, kalau 2 orang tu cari pair, yang mana yang dia ni kelebihan dia adalah personality dia tu nanti kita belajar lah. Personality tu dia boleh jumpa orang, dia tak ada stres jumpa orang. Lepas tu orang tu dah ada separuh masak separuh setuju dah, main duduk dekat seorang lagi tu, dia boleh present, dia buat quotation apa. Finishing lah. Makna dia kongsi lah. Tak payah kira ni, tak kira nasib lah. Ini hang punya. Ni aku punya. Tiba-tiba main yang satu lagi tu kulus lagi besar. Nasib lah kan. Yalah. Rezeki kamu lah. Aku kulus 100 lah. Tiba-tiba main tu 300 lah. Itu nasib lah. Rezeki dia lah. Kami buat macam tu juga. Saya buat macam tu juga. Tak lemat pun kami buat yang tu. Saya ada 3 orang. Saya bawa 3 orang. Saya bagi tak lemat. Saya ambil seorang lagi. Dia pun GM juga lah dekat ni. Dia closing. Yang seorang lagi tu tolong putus step. Macam dia putus step, angkat barang tu ya. Dia ejen lah. Tapi kami bahagi juga. Pasal kita bergerak dalam satu tim. Saya bagi tak lemat je. Macam tu lah. Sebenarnya boleh buat arrangement tu. Kalau kita close 2 kes, seorang tu lagi next project dia dapat. Next project, yang first case tu dia punya. Buat tu. Kalau boleh timbap body system macam tu kan, cukup seronok. Tak stres.
Tapi kena partner yang okey lah. Yalah Yang satu ni lah. Satu kepala. Okey. Saya rasa banyak dah ni input untuk hari ni, walaupun ada banyak lagi saya tahu yang Encik Sabah boleh share. Ini last minute punya ni. Itulah, so mungkin dapat bekalan yang kata apa, yang paling apa nama paling berguna untuk esok lah, yang paling terdekat kan, untuk Zaidi dan juga Azri dan juga Afiq yang akan berjuang esok. Mungkin boleh guna pakai apa yang Encik Sabah share pada malam ni, dan kemudian kita akan buat lagi lah, lepas ni kita akan buat lagi lah. Asal lebih confident nak buat sebab ada guidance ni. Kalau sebelum ni nak buat, kita pun membuat macam buta je, tak ada guidance kan, tak ada pengalaman sangat. Saya pun untung lah, tak tahu. Sebenarnya saya dah bersara lah. Tak tahu saya guna ilmu apa tak tahu. Mana dia saya banyak pengalaman dan ilmu yang boleh apa, insya-Allah sikit sebanyak akan naikkan GTG punya production ataupun site Amin. ni. Mudah-mudahan. Sebab kita dapat pengalaman daripada orang lain kan. Orang lain. Kita kena belajar dengan orang lain. Macam saya pun dulu saya belajar ramai agak orang. Saya pun pernah tahun 2008, tak tahu lah saya tahu tak, saya pernah pergi dapat training dengan Raju. Azim kenal kot. Raju MDRT dekat Great Eastern Mall. Saya pergi menyamar sebagai ejen Great Eastern. Saya menyamar, saya pergi ke kursus MDRT. Mana ada saya belajar dengan Great Eastern punya ejen MDRT. Salah satunya. Raju. Raju, dia ada buku dia. Saya simpan pun sekarang. Dia punya workbook dah. Macam mana ada training sekali dengan Kak Zu tak? Kak Zu pun dia kata under Raju juga. Tak, masa yang saya pergi tu, saya bayar 150 half day kot. Saya seorang Melayu rasanya. Boleh kata majoriti Cina dan India. Saya seorang. Maksudnya time slot tu lain lah. Lain. Kak Zu masuk time lain, Cik tak, mungkin dia buat banyak sesi kot. Ya. Sebab dia kena banyak 3,000. Kalau dia tak dapat production, dia pulang balik duit. Tak, masa tu saya 150 je, dia pergi kelas dia. Dia boleh refund. Raju kan. Ada lagi ke Raju tu? Tak pastilah, tapi Kak Zu tu ada lagi lah buat coaching. Okey. Saya dah masuk dah. Great Eastern punya mall tu, yang tempat training center tu. Memang cantik lah. Cantik. Bila kita Melayu masuk ke situ, kita rasa apa, berjalan dengan sombong lah kan. Melayu kan. Lepas tu saya tengok ada masa tu top agent ataupun top UM Melayu. Dalam syarikat Cina, Melayu jadi top agent, top UM kot rasanya. Masa zaman tu, tahun 2008, 2007. Saya pernah pergi je lah ke sekarang ni, sekali tu lah pergi menyamar kan. Saya minta ada email kat saya, mungkin lepas tu dia check nombor IC saya kan, memang tak ada daftar untuk ejen. Lain kali dia orang tak hantar lah template beras saya. Tapi banyak dapat ilmu. Okey, jam pun dah pukul 11. Saya rasa terima kasih banyak-banyak Cik Sabah. Sama-sama. Hari ni banyak ilmu kita belajar. InsyaAllah kita akan gunakan lah, dan lepas-lepas ni pun kita akan minta lagi lah ilmu-ilmu yang pernah Cik Sabah lalui untuk kita sama-sama belajar dan praktikkan. Jadi saya rasa setakat tu lah kot lah. Sahabat-sahabat semua, insyaAllah masa kita ada lagi nanti untuk kita belajar topik-topik lain juga daripada Cik Sabah. Ada. Jadi kalau dah tak ada apa, kita boleh tangguhlah majlis kita dengan tasbih kifarat surah. Okey, terima kasih banyak Cik Sabah dan semua yang